Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya selepas beberapa pilihan raya kecil berlalu, Muhyiddin mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Malah tak ada tanda-tanda pun untuk boleh menang. Segala cara telah dibuat, segala teknik pun sudah dikeluarkan. Darilah membuat ceramah yang lucu sampailah keluar fatwa. Sampailah keluar fatwa yang akhirnya disiasat oleh polis. Tapi tetap tak menang juga. Kalah juga. Kalah. Dulu waktu Anwar kalah dalam pilihan raya, bukan main lagi lantang, minta, desak, paksa Anwar untuk letak jawatan. Sekarang Muhyiddin letak jawatan lah. Apalagi letaklah jawatan, kan dah kalah banyak kali. Kalau memang betul dulu bukan main lagi untuk memaksa supaya Anwar Ibrahim letak jawatan, kerana kalah, tak ada harapan untuk bawa menang katanya waktu itu. Sekarang dah kena muka sendiri, ludah atas langit terkena mata sendiri, terjilat ludah sendiri. Berani tak buat, berani tak letak jawatan. Dekat mana dah suara-suara dulu daripada Perikatan Nasional yang kata kalau dah tak ada, seolah-olah pada waktu itu berkata bahawa dah tak ada lagi pengaruh, dah tak boleh menang lagi, memang kalah terus kalah. Di mana suara itu sekarang? Kenapa tak pula berani orang-orang di dalam Perikatan Nasional untuk bisingkan perkara ini supaya minta Muhyiddin letak jawatan supaya ada orang yang boleh menggantikan beliau, dan ada harapan pula untuk kalahkan Anwar Ibrahim, untuk kalahkan PHBN, untuk kalahkan kerajaan Madani yang hebat ini. Okey, jadi Muhyiddin setakat ini dah kalah banyak tempat. Kalah. Di tempat sendiri pun kalah dengan teruk pula tu. Tak adalah kata menang sampai boleh kata gegarkan kubu kuat. Tak ada. Dekat Johor, yang paling teruk lagi dekat Dun Johor dulu tu, dua tempat, iaitu Dun dan juga Parlimen, kedua-dua dimenangi oleh PHBN dengan majoriti lebih 2/3. Dan lebih mengejutkan lagi, Dun dan Parlimen di Johor itu jiran yang kepada Pagoh, jiran sebelah kampung. Tapi rupanya pengaruh Muhyiddin sana tak boleh pakai juga, sehingga kalah pula tu. Seluruh jentera Perikatan Nasional datang beramai-ramai dekat Johor untuk pastikan Simpang Jeram boleh menang lah. Kalau tak silap Simpang Jeram kata apalah. Okey. Tapi akhirnya kalah juga. Sekarang beranikah untuk Muhyiddin letak jawatan? Cepat-cepatlah letak jawatan sebelum terpaksa letak jawatan. Kenapa? Ingat, Muhyiddin ada banyak ada beberapa kes mahkamah, dan
Tak tahulah bertambah lagi ke tidak. Tak tahulah lepas ini ada lagi kah pendedahan yang lebih dahsyat tentang Muhyiddin dan penyalahgunaan kuasa. Harap-harap tak ada. Saya harap tak ada lagi. Saya harap tiada lagi lah. Kita pun doakanlah supaya Muhyiddin tiada lagi akan didakwa. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada 3 perkara mengapa Sanusi bakal terpaksa letak jawatan, terpaksa hilang kelayakan menjadi Menteri Besar dan adu engineering. Ramai orang tak sedar tentang perkara ini, ramai juga yang tahu. Ada 3 perkara yang akan menentukan nasib Sanusi. Jika mana-mana satu daripada perkara ini Sanusi gagal, dia terpaksa akan letak jawatan. Mau tidak mau, nangis macam mana pun, teriak macam mana pun, royau ke, teriak ke, tak ada guna, no. Kerana mana-mana 3 perkara ini, kalau Sanusi gagal, dia akan tetap terpaksa letak jawatan. Nombor 1, kes di mana dia didakwa di mahkamah kerana menghina ataupun kerana telah memperlekehkan, mempersoalkan Sultan Selangor dan mempersoalkan kuasa yang di-Pertuan Agong di dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Ingat tak lagi ketika Sanusi buat kempen dekat Selangor, di mana beliau telah dengan sedarnya, dengan warasnya, tanpa apa-apa pengaruh alkohol kah, pengaruh dadah kah, tak ada. Dia telah mempersoalkan, dikatakan, didakwa telah mempersoalkan kredibiliti Sultan Selangor di dalam pelantikan Menteri Besar Selangor. Malah beliau turut juga membandingkan Sultan dengan Sultan Selangor. Jadi beliau telah dilaporkan kepada polis oleh Dewan Diraja Selangor, bukan calang-calang, no. Yang buat laporan polis adalah Dewan Diraja Selangor. Dewan Diraja Selangor mewakili suara Istana Selangor, juga mewakili suara rakyat Bahrain di bawah jajahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sekiranya Sanusi kalah dalam kes ini, beliau boleh dipenjarakan seperti ada satu yang baru saja dipenjarakan, dijatuhkan hukuman penjara dan denda kerana telah menghina Sultan Selangor. Jadi Sanusi dalam bahaya besar. Itu belum lagi mempersoalkan kuasa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan perpaduan. 2 ini adalah perkara yang pertama yang boleh menentukan nasib untung baik, untung malang, untung nasib Sanusi di dalam jawatannya sebagai Menteri Besar. Nombor 2, seperti yang kita ketahui, Sanusi telah disaman 200 juta ringgit oleh Tycoon Malaysia. Sanusi silap betul kali ini apabila beliau telah dengan sedar juga dengan sedar, dengan tanpa apa-apa pengaruh daripada luar dan waras, dalam keadaan waras, Sanusi telah tersentuh terjentik hati Tycoon negara Malaysia, Vincent Tan. Agaknya Sanusi tak kenal sangat dengan Vincent ni. Agaknya dia tersilap langkah. Dia tak tahukah siapa Vincent ini. Lepas tu dia dalam kenyataannya yang diulang-ulang sekarang ini oleh netizen, diulang-ulang siar, diulang-ulang tayang apa yang Sanusi kata ketika di dalam ucapannya itu. Tetapi ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya baru-baru ini Sanusi tak mengaku pula. Dia kata dia tak ada sebut pun. Tak apalah, biarlah video-video yang telah tersebar luas yang menentukan sama ada dia cakap atau tidak.
Saya pun tak tahu. Apapun, Anda boleh cari video-video itu dan Anda boleh buatlah penilaian sendiri. Sekiranya Sanusi kalah di dalam saman 200 juta ringgit ini, beliau disaman 200 juta. Kalau tak boleh bayar 200 juta, dia boleh kena penjara. Sekiranya dia kena penjara atau didenda, sama juga dengan kes menghina Sultan Selangor dan mempersoalkan kuasa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sekiranya Sanusi kalah kedua-dua mana-mana satu ini, beliau didenda lebih daripada amount yang ditetapkan untuk layak menjadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Dan juga kalau beliau tak mampu bayar, dipenjara pula dengan satu tempoh masa yang melanggar hak ataupun melanggar undang-undang untuk kelayakan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, maka dia pun terpaksa letak jawatan juga. Apalagi kalau dipenjarakan, tak boleh jadi menteri besar, tak boleh lagi jadi adun ahli Dewan Undangan Negeri. Itu yang kedua, 200 juta dia kena saman. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Sanusi belum lagi cukup selamat. Rupa-rupanya SPRM baru-baru ini baru saja juga meneruskan siasatan dan mendapati beberapa lagi bukti baru berkenaan berhubung dengan kehilangan kecurian nadir, sumber nadir bumi dekat Kedah, dikenali sebagai REE. Pada mulanya Sanusi kata dia tak tahu. Tapi akhirnya netizen keluarkan gambar-gambar yang ada Sanusi bersama-sama. Aduh, tak tahulah kena edit ke tidak, tapi muka Sanusi, badan Sanusi ada dekat sana. Mungkin waktu dia spot check ke apa, tak tahulah. Tapi menurut SPRM, SPRM dapat bukti baru, bukti baru, dan mereka duk kumpul-kumpul bukti-bukti yang ada untuk cukupkan syarat untuk sama ada bebaskan Sanusi ataupun nanti mungkin setelah dibuat siasatan, kesimpulan dan sebagainya, jika perlu untuk didakwa, maka Sanusi boleh didakwa. Sekiranya beliau didakwa dan kalah pula di mahkamah, didapati bersalah, salah guna kuasa, penyelewengan atau sekiranya ada rasuah, habislah Sanusi. Sekali lagi, beliau terpaksa membayar denda dan penjara. Kalau dia kena penjara, kena denda dengan amount tertentu dan dipenjara, beliau juga boleh gugur dalam dia punya kelayakan untuk menteri besar. Jadi ada 3 syarat ni lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, yang akan menentukan Sanusi akan terus menjadi menteri besar dan adun, ataupun beliau terus saja terpaksa disingkirkan, digugurkan. Jadi kita nantikanlah. Setakat ini dalam perundangan negara Malaysia, seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Jadi Sanusi belum bersalah sekarang ini, cuma saja dia ada risiko untuk didapati bersalah. Paling berat rasanya antara semua ini ialah kes yang didakwa mempersoalkan dan menghina Sultan Selangor dan juga mempersoalkan kuasa yang di-Pertuan Agong. Saya fikir ini adalah kes yang paling berat yang Sanusi kena pikir. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.